Rugi sekali orang yang ada otak cerdik, akal dia tu hebat, pemikiran yang baik, tapi pergi duduk pada tubuh orang yang malah. Allah, rugi. Allah wi otak, Masya Allah, otak dia, fikrah dia baik, cerdik dia, idea dia bagus, tapi dia duduk pada tubuh yang malah. Rugi. Sampai tu bila kita ni Allah wi akal, wi otak duduk pada diri kita, menghargailah. Janganlah akal itu punah dengan sebab kita. Lebih-lebih lagi orang muda. Nah, kita kena cari ya benda-benda yang buat akal kita tu duduk cerdas semua. Fikir tu fikir baik semua untuk nak memajukan agama kita. Dalam agama kita, tugas peranan tanggungjawab orang muda ni ada beberapa perkara. Mula-mula sekali kita kena jadi pemuda yang cinta ilmu pengetahuan. Kena jadi pemuda yang cinta pada mengaji. Nah, usahalah ya. Kita akan buatlah ya. Tak jadual. Hari ni sehari paling kurangnya 10 minit kita akan beri masa untuk baca. Hari ni sehari kita akan beri masa mungkin 5 minit untuk buka dengan nasihat-nasihat ngaji-ngajar yang ada dalam YouTube, yang ada dalam Facebook. Pemuda zaman ni sangat-sangat perlu pada ilmu pengetahuan. Kedudukan orang yang berilmu di sisi Allah tinggi darjat dia. Nah, zaman lebih-lebih lagi zaman ni. Nah, kalau kita tak ada ilmu pengetahuan, mudah tipu demo. Mudah heret demo, mudah orang buah tali. Heret ikut nak ke tamak mana. Kita tak save itu. Tapi bila kita ada ilmu pengetahuan, kita akan jadi orang yang tak mudah lakwi orang yang mari duk heret kita. Kita tak jong wi orang yang mari duk cucuk tali kita. Nak kata, maka perlulah ilmu pengetahuan untuk nak bawa kita lebih-lebih lagi zaman lah ni. Nak kata, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang macam-macam ujian yang Allah jadikan kita ni duduk di zaman globalisasi ni. Zaman yang kita habis masa banyak duduk dengan terusan. Nah, main game, tengok cerita, duduk dengar lagu. Tapi bila kita tak ada ilmu pengetahuan, kita akan dibawa boleh benda-benda lagu. Kata Imam Syafi'i, orang muda kena ada dua perkara ni, ilmu dan ketakwaan. Kalulah orang muda tak ada dua perkara ni, fakabbir alaihi arba'an liwafati. Boleh ya, kita nak pergi tepi dia, kita akad takbir 4 kali. Semaya kau buat akad takbir 4 kali. Semaya-maya. Kata Imam Syafi'i, jadi orang muda tak ada ilmu, tak ada ketakwaan, supodoh dengan banyak duk jalan. Orang tu hilang ruh. Hilang. Nampak setengah tubuh saja, tak ada gapo dalam diri dia. Ibarat macam mana. Jadi patutnya kita ni lebih-lebih lagi orang muda kena adalah dua perkara ni dalam diri kita ialah ilmu dan ketakwaan. Karena dengan ilmu dan ketakwaan inilah kita pergi mana-mana, kita akan selamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang muda ni peranan dia, tugas tanggungjawab dia adalah apa? Kena jadi orang yang jaga akal. Gunalah akal we kena pada tempat. Nah, bukanlah setakat guna saja, bukan jaga dia, jangan akal ni lak we bunuh dengan kita sendiri. Dah hari ni banyak orang muda yang dia sendiri kena akal dia. Dengan rupa yang minum, negara mabuk. Dia sendiri kena akal dia. Sepatutnya akal yang Allah bagi kita kena jaga. Kita kena jaga dan guna dia, we kena pada tempat. Kita jangan jadi orang yang otak kita, akal kita tu harga mahal. Usahalah jadi orang yang ada otak kita tu harga murah. Besar dengar ayat ni. Kita jangan jadi orang yang otak harga mahal.
Usahalah buat lalang mana pun we kita ni jadi orang yang otak harga murah. Belik sikit bunyi tu. Baik mana? So jadi orang otak harga murah. Amo nak akik contoh. Kita beli mutu 2 utai. Yamaha sute, Honda sute. Beli masa tu lah. Nah, pergi di barisan, waktu beli sekaligus 2 utai. Yamaha sute, Honda sute. Honda ni kita minat, kita cok sangat. Lepas tu kita telajak saya ni kita cok dalam moh. Tak naik. Selimut pun dah tu. Kok Honda ni. Kita cok dalam moh, kita selimut sampai masa waktu baik mari kita wet sapu sinar. Nah, tak naiklah mudah-mudah ni. Tapi hok sute lagi ni, hok Yamaha ni, muak kerak, muak pok pun hok tu. Dia beli barang dalam nak pun hok tu. Genebah pun hok tu. Hijau pun hok tu. Ngaike pun hok tu. Nah, duk naik hok tu juga. Honda ni duk cok dalam moh. Yamaha ni kita guna dia. Gambar ni. Baik sampai masa 5 tahun. Kuasa nak jual motor. Nak jual sekaligus 2 utai ni. Nah, perakat kai. Nak jual 2 utai sekaligus ni, Yamaha sute, Honda sute. Amo nak tanya. 2 utai ni 5 tahun kita beli masa dulu ni agak-agak hok mana hok ha. Honda kan Yamaha, hok mahal. Hok ada harga sikit kalau kita nak jual. Mesti Honda lah. Sebab apa? Sebab dia baru. Keru pun duk kejak lagi. Yamaha ni tabai-tabai magak gonyeh bila. Karena kita duk guna dia semua. Maknanya ke apa? Yamaha adalah mutu yang bila kita nak jual tu harga dia jatuh. Harga yang murah. Karena apa? Kita duk guna dia. Kita duk laksak dia. Kita duk pakar dia. Sehingga biar kita nak jual tak ada harga. Hok Honda ni mahal sebab kita tak ada guna dia. Pas kita ada otak, ada akal yang ada dalam tubuh kita ni, kita nak hok mana? Nak hok pasal jadi otak harga mahal tak sepakar ke? Nak jadi orang yang otak harga murah macam mutu yang mahal tadi. Karena kita duk guna dia, duk laksak dia, duk fikir semua untuk kemajuan agama kita. Sebab itulah timbulnya satu falsafah, kita jangan jadi orang yang otak harga mahal. Kenapa? Saya je nak fikir. Oi, takut ke you rusak saya. Tertaruh gitu. Tak sah, itu bukan cara dia. Usahalah ya kita jadi orang yang Allah wi akal, fikirlah untuk kebaikan, fikirlah untuk agama kita. Kata Buya Hamka, rugi sekali orang yang ada otak cerdik, akal dia tu hebat, pemikiran yang baik, tapi pergi duduk pada tubuh orang yang malah. Allah, rugi. Allah wi otak, Masya Allah otak dia, fikrah dia baik, cerdik dia, idea dia bagus, tapi dia duduk pada tubuh yang malah. Rugi. Sebab itu bila kita ni Allah wi akal, wi otak, duduk pada diri kita, menghargailah. Janganlah akal itu punah dengan sebab kita. Lebih-lebih lagi orang muda. Nah, kita kena cari ya benar-benar yang buat akal kita tu duduk cerdas semua. Fikir tu fikir baik semua untuk nak memajukan agama kita. Yang ketiga ni, kita jadi orang yang beragama Islam, kita kena bangga dengan agama kita. Jadi orang muda yang bangga dengan agama kita. Jangan jadi orang muda yang tak suka agama kita. Lebih suka pada agama lain. Lebih bangga, lebih senang hati tengok cara hidup orang lain. Jangan. Orang ni orang panggil apa dia panggil? Orang terlupa diri. Nak boleh kita Islam ni bukan yang mudah tau. Oleh kerana kita lahir mak ayah kita Islam, maka kita rasa kata mudah. Tapi cuba tengok sejarah tadi ni Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi gerbel sampai ke mati untuk nak bawa agama sampai ke kita. Kita wanak-wanak mari boleh agama Islam lalu dah. Tak pernah harga mana. Tak rasa kata harga sebab kita boleh dia dengan mudah. Tapi ingat jasa orang dulu.
Nak bawa agama Islam hari siapa ada hari ni bukanlah dia mudah Dia kata gerbe siapa kan nyawa mati dia. Kerana nak jaga agama kita kena. Nah, maka kita ni bila jadi ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan kita jadi orang muda, kena menghargailah agama kita. Nah, kita rasa kata kita suka agama kita. Nah, janganlah mudahnya kita kata bangga kita dengan agama lain, sedangkan kita sendiri terlupa kata kita benarnya agama kita lah yang paling sempurna sekali. Jadilah orang muda yang menghargai agama kita, yang bangga agama kita. Orang kena agama kita, kita tak duk dia. Orang hina agama kita, kita tak duk dia. Kita tunjuk perasaan kata dia mau tengah duk hina agama kita. Nah, itu peranan tugas tanggungjawab pemuda. Nah, yang ketiga. Kemudian yang keempat, gapo yang kita kena ada. Nah, orang muda zaman ni gapo yang kita kena ada adalah jiwa khidmat. Kita kena lahir perasaan kata kita hidup ni kena kerjasama. Lahirlah jiwa khidmat, rasa nak tolong orang. Nah, kita perlu ya, masyarakat kita sangat-sangat perlu orang yang jiwa khidmat, orang yang jiwa sedia untuk nak tolong orang. Nah, kemudian yang kelima, apa tugas peranan kita selaku orang muda? Jadilah pemuda yang cinta mendekati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada masjid. Nah, Nabi sebut dalam satu hadis 7 golongan yang akan duduk di bawah teduh hari yang tidak ada teduh. Dalam 7 golongan itu adanya pemuda yang beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang hati suka beribadat. Nah, kadang-kadang mungkinlah ya orang muda kita zaman ni dia salah faham. Dia duk faham kata sejid ni orang buat untuk orang tua. Ada tak orang faham betul? Orang muda ada tak faham betul? Sudah sejid apa? Orang tua saja dia buat untuk orang tua boleh. Ada tak orang fikir betul? Amu rasa mungkin orang faham betul sebab apa? Sebab dia tak ada mari tu. Dia kata ramai orang tua masjid. Bukan boleh ada orang muda yang faham betul. Mati bi tua dulu kau pergi. Patut tak pelik dah tak? Dia tengok masjid tu ramainya orang. Orang lepas peceng lah kau dah. Dia kata 55. Mari tu kaki 3. Benar kaki 3 ni. Tukar sah. Dia kata patut cari kerisi nak semaya nak apa. Hot tu ada acaknya. Patut orang muda boleh kaya tak apalah. Rasa kata macam diri tu nak hidup lama lagi. Kau tua esok kau pergi ya. Itulah yang menyebabkan jarangnya kita tengok orang muda kita maju masjid. Jadi peranan kita di zaman lah ni, nah kita bubuh ya cara hidup lebih-lebih lagi orang muda. Jadilah pemuda yang kita cinta pada ibadat pada Allah, cinta pada masjid. Itulah antaranya. Kemudian apa lagi? Peranan tugas tanggungjawab pemuda di zaman lah ni adalah kita kena jadi contoh teladan yang baik kepada orang-orang generasi belakang. Nah, tengok pada masa mungkin ni yang terakhir lah. Kita kena jadi contoh teladan yang terbaik pada orang-orang belakang kita. Nah, jadi contoh teladan yang baik. Adik-adik kita duk tengok kita. Adik-adik tadika duk tengok cara hidup abang dia. Kalulah abang dia. Nah, pagi masuk rok, tengah hari masuk rok, malam pun masuk rok. Kawan adik-adik tadika yang kita jauh. Kerana dia tengok contoh depan mata dia. Sini panggil rok. Rok kat hutan sini. Rok lah. Pagi pun masuk hutan, tengah hari pun masuk, petang malam pun masuk. Masuk kita buat benda jahat. Kalau budak-budak adik-adik kita tengok, dia pergi tak jauh. Suasana tu dia tertanam. Maka dia bila dia besar esok, dia tiru cara hidup kita.